سيدنا محمد الفاتح لما لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina محمد وعلى سيدنا محمد صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Barik ala sayyidina محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat semula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Okey, insyaAllah kita baca surah Al-Kahfi. Ambil Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا لعلك باقي على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبا إذ أول فتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 101. Sila baca sampai hujung, tunggu kawan-kawan. Lepas tu start. Semula tunggu kawan-kawan. Jangan syok, jangan aku lancar, aku yang dulu. Tak boleh gitu. Kalau baca berjemaah kena baca serentak. Okey, 101 Kak Aish dah jumpa? Dah. Zulaikha dengan Afrina dah jumpa belum? Muka surat 304 betul. Zulaikha dengan Afrina dah jumpa belum? Dah. Ada masalah kamera ke? Ada masalah suara ke? Ada masalah mic ke apa? 304 ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء لا يستطيعون سمعا
وحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادنا أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم أنهم يحسنون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم حبطت أعمالهم ما يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كانوا كلمات ربي لنفدت pada kalimat Rabbi walau ji'na bimithlihi madada قل إنما أنا basyarum mislukum ilayya annama ilahun wahid إله واحد فمن كان يرجو ربي فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, suratul kahfi, makna al-kahfi? Gua. Gua surah al-kahfi bermaksud gua. Dalam surah al-kahfi ada 3 cerita ataupun ada 3 kisah. Kisah yang pertama kisah pemuda Ashabul Kahfi. Seramai berapa orang? 7. Ashabul Kahfi. 7. Dalam Al-Quran bagi tahu ada kata 7 orang, ada kata 8 orang termasuk anjing kitmir. Ada kata 7, ada kata 9. Maksudnya kita tak tahu jumlah yang tepat, hanya Allah yang tahu. Okey, jadi kisah yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah Nabi Musa bertemu dengan siapa? Fir'aun. Astagfirullah. Ada perkataan Fir'aun ke dalam surah Kahfi? Nabi Khidir. Yang kedua kisah Nabi Musa berjumpa Nabi Khidir, dia belajar dengan Nabi Khidir. Yang ketiga kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ayuh. Jadi dalam surah Al-Kahfi ada 3 kisah. Kalau siapa ada buku tafsir rumah dia, siapa ada Quran mereka tu boleh baca ya. Seronok dalam surah Al-Kahfi ni cerita tentang Nabi Musa. Allah tanya Nabi Musa, ada tak orang yang lebih alim daripada kamu? Ingat seorang Nabi sifat dia apa? Fatonah. Kamu belajar tauhid. Fatonah. Lagi? Sidik. As-sidqu al-fatonah lagi? Amanah. Tabligh. Amanah tabligh. Tolong on camera bagi yang boleh on camera. Maklimah nampak Sarah dengan Kais je sekarang. Okey, jap. Okey, jadi sifat Nabi ya Darwish. Mama, saya live dulu sekejap. Okey. Jadi sifat seorang Nabi, dia seorang yang cerdik, yang jenius. Yang kedua dia seorang yang jujur. Yang ketiga dia benar, as-sidqu al-amanah, dia amanah. Yang keempat dia
At-tabligh. Jadi Allah tanya Nabi Musa, ada tak orang yang lebih alim daripada kamu? Memanglah zaman Nabi Musa memang bila seorang Nabi diutuskan pada kaum dia, Nabi itulah yang lebih alim daripada kaum dia. Jadi dia cakap tak ada orang yang lebih alim daripada aku. Jadi Allah tegur Nabi Musa, Allah cakap ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu, iaitu Nabi Khidir. Okey. Tapi di dalam kalau kita ikut ranking Nabi ada berapa orang? 300 lebih. Ya ke? 300. 313. Okey, kalau Nabi yang wajib kita tahu ada berapa orang? 25. 25 Nabi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita beriman. Nama-nama Nabi tu ada dalam Al-Quran. Dalam 25 ada lagi 5 orang yang top. Kalau pelajar, best student. Kalau Nabi, best apa kita sebut? Best Anbiya. best Nabi. Best Anbiya, Nabi yang terbaik, dia gelar Ulul Azmi. Bateri low pula. Ulul Azmi. Okey, siapa Nabi Ulul Azmi? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dengan Nabi Nuh. Nabi Musa. Siapa yang last ingat tu? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Tak. Bisa. Bisa lah. Okey, kalau kamu nak tahu, dengar tak suara? Allah, you lost your network connection. Ini namanya apa ini? Ini sekolah ke apa? Layang tu. Nak tunggu connect pula ni. Okay, sorry tak ada internet pula. Macam ni laptop Mak Limah. Tiba-tiba hilang. Okay, Mak Limah guna phone pula. Okay, tak apalah. Kita keluar dulu sini. Tadi tu Mak Limah pakai laptop ke? Ni tak ada internet ni. Okay, tak apa Okay. Okay, kalau tiba-tiba ada pula ni. Mak Limah ada 2 ke ada 1? Satu. Mak Limah ada 1. Tapi dah kalau encounter 2. Nak guna phone ke nak guna laptop ni? Laptop. Mak lagi canggih. Mak Limah tutup. Lagi canggih. Masalahnya laptop guna, dengar tak suara? Dengar tak suara? Sedih kau lah. Laptop tak keluar suara. Tak dengar. Tak dengar suara. Buka mic tapi tak dengar apa-apa. Mic tapi tak dengar suara. Ashraf. Okey, tutup je lah laptop ni. Aduh. Atau bukan Mak Limah bukan Nampak balik. Laptop lagi canggih. Kalau untuk exam ataupun tak exam, nak senang kamu ingat Nabi Ulul Azmi, Mim ataupun Minim. Nabi Minim. Minim, singkatan dekat depan tu M-I-N-I-M ataupun N-I-M-I-M. Macam mana macam mana? M-I-N-I-M. Kat depan tu Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. M-I-N-I-M. Oh.
Okey. Jadi kalau Rasul Ulul Azmi, Nabi yang paling top, paling ranking yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Yang ketiga Nabi Musa, kalau tak silap mulibah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Itu je. Okey, jadi muklimah nak beritahu tadi dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Jadi bila kita baca surah Al-Kahfi, seolah-olah Nabi Khidir lebih hebat daripada Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir tak ada dalam ranking tu? Dalam ranking 5 orang tu, 5 ulul azmi. Kamu belajar tak? Antara Nabi dengan Rasul siapa yang paling lebih tinggi? Rasul. Jadi Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Khidir? Nabi sahaja. Apa beza Nabi dan Rasul di ni? Ni sirah. Rasul kalau dapat wahyu, dia Sebarkan. Dia sebarkan untuk umat dia dengan diri dia sendiri. Kalau Nabi? Untuk diri dia sendiri. Okey. Jadi Nabi Khidir dia adalah Nabi. Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Kedudukan Rasul lebih tinggi daripada kedudukan Nabi. Jadi Nabi Musa dia belajar dengan Nabi Khidir. Dan dalam kita baca surah Kahfi tu, Nabi Khidir dia tentang hakikat, Nabi Musa tentang syariat. Nabi Musa tegur Nabi Khidir, kenapa bunuh orang? Boleh ke kita bunuh orang? Tak. Nabi Musa ambil kepala budak tu? Boleh. Nabi Musa matikan budak tu. Sebab Nabi Musa pula, Nabi Khidir dia matikan budak tu sebab dia cakap budak ni bila besar dia jadi anak derhaka. Jadi baik dia matikan terus masa kecil. Tapi Nabi Musa ikut syariat. Kalau syariat kita tak boleh bunuh orang. Okey. Macam mana pun Nabi Musa tetap kedudukan dia lebih tinggi daripada Nabi Khidir sebab dia adalah Rasul. Okay, yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj, maklimah tak pandai nak explain. Okey, jadi hari ni Sayyidul Ayyam, apa maksud Sayyid? Penghulu. Sayyidul Ayyam. Siapa nama kat sini Sayyid? Sayyid Hamzah. Ada tak nama Sayyid tahun 5 tahun 6 ni? Ada tak? Tak ada Sayyid tu maksudnya tuan. Kalau lelaki Sayyid, kalau perempuan Syarifah. Okey, Sayyid ni maksudnya ketua, tuan. Okey, jadi Sayyid maksudnya penghulu. Penghulu segala hari. Naam, al-ayyam. Yaumun satu hari, jamak yaum al-ayyam. Jadi Sayyidul Ayyam maksudnya penghulu segala hari. Hari apa? Ketua hari. Jumaat. Hari Jumaat. Okey, siapa tahu hari ni hari apa? Bulan Hijrah, kalender Islam. Hari ni hari apa? Ashraf, hari ni hari apa? Bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekarang kita dah masuk bulan apa sekarang? Muharram. Masya-Allah. Safar dah lepas. Safar dah lepas. Dah lepas. Oh, Rabiul Awal. Maghrib semalam bila dah azan maghrib kita dah masuk 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. So Nabi kelahiran Okey, semua orang tahu birthday dia bulan berapa? Bulan 8, bulan 5, bulan 11. Jadi kita kena tahu juga birthday Rasulullah. Hari jadi Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Ada 12 Rabiul. Ada ulama bagi tahu 9 Rabiul Awal, tapi ramai ulama bagi tahu 12 Rabiul Awal. Bila masuk je bulan Rabiul Awal, kita kena memperbanyakkan selawat. Satu alam ni, satu dunia ni menyambut 1 Rabiul Awal, menyambut hari kelahiran Nabi nanti 12 Rabiul Awal. Jadi insya-Allah kita akan buat juga macam hari raya hari tu, takbir raya online. Okey, jadi insya-Allah 12 Rabiul Awal ni kita akan sambut Maulidur Rasul secara online. Jadi bersedia ada orang yang terpilih untuk jadi pengerusi, jadi MC, jadi apa lagi? Perempuan pun kena, lelaki pun ada yang kena. Bersedia ya. Okay. Yang pasti saya dah tak nak dah. Apa? Kak Aish tak nak? Ada yang qasidah Azmi ke boleh kasih, qasidah Ashraf ke boleh qasidah. Saya tak pandai. Bacalah. Okey, hari ni apakah sunnah-sunnah hari Jumaat? Apakah sunnah-sunnah hari Jumaat? Yaumul Jumaah. Petik kuku. Memotong kuku lagi. Memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian lagi.
Datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid. Memotong kuku. Memotong kuku, banyaknya kuku nak kena potong. Lagi? Bersedekah, berselawat, memakai pakaian putih, pergi ke masjid awal. Mandi sunat. Mandi solat, mandi sunat Jumaat. Apa lagi? Membaca surah Al-Kahfi. Ayuh, membaca surah Al-Kahfi seeloknya malam Jumaat malam tadi sepatutnya. Seeloknya malam Jumaat kita baca satu surah. Daripada awal ayat pertama hingga 110. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, Allah akan bagi dia cahaya dari yang cahaya tu lebih menerangi bumi sampai ke langit. Kita tak nampak cahaya tu. Okey, jadi para malaikat yang nampaklah. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, Allah akan bagi cahaya kepada dia. Yang mana cahaya tu akan menerangi daripada langit hingga ke bumi hingga ke langit. Okey, bagi yang tak mampu, macam kita yang buat ni lah, kita buat ni, kita baca 10 awal dan 10 akhir. Okey, Muklimah nak beritahu kelebihan baca surah Al-Kahfi. Kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Yang Muklimah okey. Sarah dah tak bergerak Okey, kelebihan membaca surah Al-Kahfi, dengar sini. Okey, dah bergerak dah. Kelebihan membaca surah Al-Kahfi, siapa yang selalu baca surah Al-Kahfi, tahniah kepada pelajar Sri. Daripada awal tahun kita baca surah Al-Kahfi, ayat 10 awal dan 10 akhir. Kita sekarang berada di akhir zaman, di zaman fitnah. Zaman sekarang, baik dan buruk kita tak boleh nampak. Nanti kalau kamu besar kamu faham Baik dan buruk tu sama-sama, tak jelas. Baik dan buruk sama-sama. Kita nampak baik itu sebenarnya buruk, kita nampak buruk itu sebenarnya baik. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, Allah akan bagi dia ilham. Allah akan bagi dia rasa benda tu baik, benda tu buruk. Tapi siapa yang tak baca surah Al-Kahfi, dia takkan nampak yang mana baik, yang mana buruk, yang mana benar, yang mana batil. Jadi kena selalu baca surah Al-Kahfi supaya kita nampak yang mana kebenaran dan yang mana kebatilan. Kita nampak yang mana dajjal. Ya, Kak Ish? Saya nak live sekejap boleh? Handphone saya dah panas. Boleh. Kamu tak cas Bukan, saya dah cas. Tapi dia panas. Tak tahu lah. Okey. Ingat sekarang kamu darjah 5, nanti darjah 6 Ashraf, Sarah, Zulaikha semua. Teruskan membaca surah Al-Kahfi. Kamu dah hafal belum? Tahun 3 dah ingat ada yang dah hafal dah. 10 awal, 10 akhir. Sila hafal. Ataupun kalau tak hafal, kalau kita selalu baca, kita akan dengan sendirinya terhafal. Macam kita hafal surah, macam kamu baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dia ni ingat lagi tak? Dah hafal ke surah Al-Mulk sebelum tidur? Kalau kita baca Al-Mulk setiap hari, Sarah dah ingat lama-lama kita akan teringat dengan sendirinya. Siapa yang baca surah Al-Mulk, Allah akan selamatkan dia daripada seksa ataupun azab kubur. Ayuh. Jadi kita masuk fiqh. Okey, ada tak maklimah lain terangkan macam mana untuk UPKK seterusnya? Belum ke dah ada? Ada tulis. Bertulis? Ada ujian bertulis ke? Saya lupa. Saya rasa Muklimah Rehan ada kata ada tulisan bertulis ke? Okey, perasan tak Muklimah ada bagi kamu Google Forms yang ABC tu, yang soalan ABC, yang macam apa? Homework kerja sekolah kamu. Kemungkinan belum tak tahu lagi kemungkinan UPKK berbentuk macam tu. Berbentuk Google Form. Senang je lah. Tapi kalau kamu tersalah, okey. Kok salah lah, maksudnya senang. Benda tu senang, tapi kalau kamu tak study, rugilah. Walaupun simple boleh tolak markah. Ayuh. Muklimah ada kumpul beberapa soalan. Tajuk apa yang paling susah sikit tajuk fiqh ni? Tayamum, solat jamak, solat sunat, Solat jenazah. Siapa solat jenazah tu? Azmi? Ke Ashraf cakap? Tadi Kak Ish. Mana Kak Ish dia? Kak Ish ni Faiz. Yang tu, yang Okey, Kak Ish, solat jenazah yang lain apa yang susah? Tajuk apa yang susah? Saya solat jenazah. Mana pen? Solat jenazah. Solat sunat. Itu tak rasa sama. Solat Jumaat. Solat Jumaat senang. Jumaat apa senang? Tayamum. Solat jamak, solat kosong. Tayamum paling senang.
Solat orang sakit. Hello. Cara solat orang sakit. Senang. Yang tu dah. Hello Kak. Okay. Hai. Okay. Hello. Hello. Okay, sila jawab soalan jamak qasar. Ada dalam 20 soalan. Semakin gongkong. Oh, minta email Tak, dekat message ni. Message dekat ni. Terima. Qasar pendek, jamak himpun. Oh, kosong pendek. Qasar pendek, jamak himpun. Besar pendek sama pun. Senyap. Tak payahlah bising. Solat tamam, solat yang sempurna. Tamam sempurna. 4 rakaat. Oh. Yelah macam tamaman. Untuk Tamam tu sempurna bahasa Arab. Solat tamam. So tak boleh lah. Solat tamam. Solat jamak. 14 per 15 salah satu je lah. Yang lain kita nak bincang jawapan. Kejap. Ashraf, Darwish. Dan yang berikut yang mereka suruh. 90 km. Berapakah jarak perjalanan yang membolehkan seseorang menunaikan solat qasar? 90 km. 90. Tadi 89 dah boleh tapi nak tepat 90 km. Apakah solat fardu yang boleh dijamak dan qasar? Apa maksud jamak? Jamak dikumpulkan. Jamak himpun, qasar Pendek. aywa, qasar pendek. Okey, solat apa? Zuhur dan asar. Subuh tak boleh, subuh tak boleh. Zuhur dan asar. Subuh kita tolak. Asar dan maghrib tak boleh jauh sangat. Zuhur dan Zuhur dan asar. aywa. Berikut ialah syarat-syarat sah solat qasar kecuali jarak perjalanan 2 marhalah. Ya. Berimamkan orang yang solat tamam. Itu bukan Ingat aku pula. kita solat qasar, kita tak boleh ikut orang yang solat sempurna sebab dia solat 4 rakaat, kita solat 2 tak boleh. Okey. Solat jamak terbahagi kepada berapa bahagian? 2. Iaitu jamak takhir dan jamak Takdim. okey, itu soalan UPKK baru ni, soalan trial. Yeah. Solat yang jamak takdim dilakukan pada waktu Pertama. takdim ni awal, takdim ni yang pertama. Okey, solat yang tidak boleh diqasarkan. Solat apa yang tak boleh dipendekkan? Solat yang tidak boleh diqasarkan ialah solat apa? Subuh. Subuh. Dijamakkan. Subuh. Asar boleh dengan Zuhur, Maghrib dengan Isyak. Subuh dengan Subuh. apa? Subuh dengan Zuhur. Tapi jawapannya Subuh tak boleh. Subuh dia kena solat 2 kan. Dia tak boleh dijamakkan dengan Isyak, tak boleh. Subuh dia kena solat tamam, sempurna. Maklimah. Ya. Sarah kata dia tengah asking to join. Okey. Antara yang berikut yang manakah bukan perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar? Bukan. Perjalanan sejauh 100 km. Perjalanan sejauh 100 km. Okey, yang lain Perjalanan tiba 100 puasa ni batal. Sebelum solat kedua berniat menetap ni tak boleh. Musafir dengan tujuan maksiat tak boleh. Jadi jawapan dia perjalanan sejauh 100 km yang tidak membatalkan. Dari negara Korea? Ya. Kenapa dia tulis dari negara Korea? Kenapa dia tulis daripada negara Korea? Maksudnya tak kisahlah negara mana sebab dia nak pergi tengok persembahan artis. Maksudnya dia nak pergi buat maksiat lah, buat apa persembahan artis bukan untuk ibadat. Apalah. Tak kisahlah. Oh, tak boleh Tak kisahlah Korea Maksiat tak ke boleh. tu? Kalau kamu nak tengok ni kamu tak boleh solat jamak, itu maksudnya. Oh. Sebab syarat solat jamak dia kena musafir yang ibadah, musafir yang silaturahim, musafir yang elok-elok lah. Oh, saya ingat kan Tak, ni di bawah tajuk solat jamak Okey, antara yang berikut yang manakah solat jamak takhir? Takhir ni yang last, yang kedua. Yang ni saya lupa memang saya tulis apa. Saya buat
Isyak. Itu saya Zuhur dan asar pada waktu zuhur boleh ke? Zuhur. Tengok zuhur dan asar pada waktu zuhur. Ini jamak takdim. Oh, memang Zuhur dan asar pada waktu asar. Naam. saya jawab. Zuhur. Nah, asal dilakukan pada Ashraf, kalau waktu zuhur jamak takdim. Kalau waktu asar baru jamak takhir. Asar dan maghrib dilakukan pada waktu maghrib. Mana boleh asar maghrib himpun. Maghrib dan isyak dilakukan pada waktu maghrib. Ini jamak takdim. Jawapan dia zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar. Jamak takhir. Erti qasar. Siapa tanya tadi? Erti qasar ialah memendekkan. Kesian laptop ni, ya Allah. Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu ialah erti bagi solat jamak apa? Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Jamak apa? Bagi solat jamak, betul atau salah? betul. Okey, jamak maksudnya menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu, betul. Betul. Malimah, saya ada soalan. Ya Dini. Tengok tu. Malimah, macam mana nak beza jamak takdim dengan jamak akhir? Bahasa Arab ke? Tak, fiqah. Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Ha? Nak eja? Tak, apa tu? Macam mana nak beza jamak takdim dengan jamak apa tu jamak Oh, akhir? jamak takhir. Jamak takdim ni awal. Jamak takhir tu Jamak waktu takhir bulan. lewat. Okey, Dini nak solat zuhur dengan asar dalam waktu zuhur, tu jamak takdim. Dini nak solat zuhur dan asar dalam waktu asar, itu jamak takhir. Faham? Hello, dengar tak? Dengar. Dengar. Aish, dia nak solat maghrib dalam waktu isyak. Solat jamak takhir. Ashraf dia nak solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Takhir ke takdim? Takdim. Takdim awal, takhir lewat. So nak dapat key point dia takhir tu akhir lah. Naam, takhir tu akhir, takdim tu awal. Kamu dalam kereta nanti boleh lintas negeri balik kampung, ayah kamu cakap, kita nak solat jamak takdim ke takhir? Waktu tu waktu zuhur. Jadi diberi pilihan. Ada orang nak solat zuhur boleh, nak solat asar boleh. Waktu mak kamu cakap, nantilah kita berhenti solat asar. Jadi waktu zuhur tu kena niat masuk zuhur, nak niat jamak takhir dalam waktu asar nanti. Jadi solat zuhur dan asar dalam waktu asar, senang sahaja. Okay, kita sambung. Stop pula dah. Antara dua solat jamak zuhur dan asar boleh dipisahkan dengan jarak yang terlalu lama. Antara dua solat jamak. Your answer, submit. Alhamdulillah. Sorry. Allah, dia suruh pilih pula teksi. Makcik, apakah solat bagi orang yang sudah tak kau solat dalam